Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni. Maqalat Asri, teguran suci dan jujur terhadap umat mengenai sirah. Teguran suci dan jujur terhadap umat mengenai sirah oleh Maulana Muhammad Asri Yusof. Kita dalam bab pemurnian sejarah Islam, kita dah bincang dua perkara. Pertama, tarikh dan kelahiran dan kewafatan Nabi. Yang kedua, kisah Urainat binti Ishaq jadi rebutan Husain dan Yazid. Cerita fiction, cerita reket ya. Sekarang ini kita nak masuk pula bab yang poin bahagian ketiga lah. Dalam bahagian ketiga ni poin ketiga perkara yang ketiga, iaitu motif tabarruk di sebalik hukuman hudud ke atas anak Khalifah Umar. Kita ni ramai ustaz-ustaz kita cerita tentang kisah adiknya Umar ni, dia rotan anak dia. Padahal di situ ada unsur tabarruk, iaitu unsur untuk menghina, menjatuhkan Umar secara tersirat. Ustaz-ustaz kita ni tak khabar tak sedar diri yang bahawa itu sebenarnya ada unsur menjatuhkan marah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tak apalah, kita baca dulu. Kisah Abu Syahmah, anak Sayyidina Umar radhiyallahu. Abu Syahmah ni siapa? Anak Sayyidina Umar radhiyallahu, menerima hukuman had hudud daripada ayahnya Khalifah Umar radhiyallahu kerana sudah berzina. Ceritanya dah. Kisah ini tersebar dengan begitu mulas sekali dalam masyarakat Islam di mana-mana jua. Mana-mana pun cerita ni sangat hebat tersebar Hampir habis orang Islam tahu dah. Kacau kat kamu sikit tahu dah. Ia bukan sahaja disampaikan oleh tuan guru dan pensyarah-pensyarah dalam ceramah atau kuliah mereka yang tertutup, malah kerap kali juga dikumandangkan oleh khatib menerusi khutbah Jumaat. Atau khatib khutbah Jumaat pun baca cerita begini Pada anggapan mereka, inilah salah satu contohnya keadilan Sayyidina Umar radhiyallahu yang tiada tolak bandingnya pada zaman khalifah beliau. Nak tunjuk keadilan contoh keadilan Islam yang bagi cerita ni Tidak pernah pun terlintas di hati mereka bahawa adunan cerita yang cukup menyelerakan itu sedap dengar cerita yang menyentuh hati Sebenarnya himpunan racun-racun di sebalik sedap dengar cerita tu sebenarnya racun-racun ataupun longgokan najis yang disaluti kertas emas yang bersinar-sinar. Nampak cantik di luarannya, tapi ada unsur racun, ada unsur najis di sebalik cerita dia. Lantaran kenaifan pemikiran dan modal ilmu yang tidak mencukupi, umat Islam bertemakan kepada cerita seumpama ini. Ilmu tak kemah, sekadar mengaji gitulah tidak mendalam, dia akan terima cerita-cerita macam ni. Usahakan mata orang awam, mata orang lain dalam kalangan mereka pun tidak dapat menembusi kertas emas yang disalutkan pada logokan najis itu. Mata orang alim kata dah. So orang apa? Orang ustaz atau guru pun tak nampak. Padahal balut kertas emas cantik tu ada tahi, ada najis balik tu. Maka mereka tidak jemu-jemu dengan sepenuh mulut, menjadikannya sebagai modal ceramah. Sedap dengar orang tu sedap dengar. Malahnya masyarakat Islam, kemanakah hilangnya daya pemikiran mereka yang terkena kritis pada suatu ketika dahulu. Ramai mengaji hadis kritis sekarang ni. Okey, sekarang ni lah, sebelum ni sikit dah. Sekarang ni ada unsur-unsur nak bangkit kembali ilmu pengajian hadis. Masa-masa dulu sikit tu, tak caralah cerita asal ke sedap dengar, ramai penonton, ramai pendengar. Dia akan, ustaz akan cerita, penceramah akan cerita, khatib akan cerita. Tak kritis dah, tak tanya logik ke tidak. Hujah kuat setang mana, cerita kitab mana, cerita dalil sanadnya macam tak tanya dah. Agaknya ia sudah lenyap bersama-sama dengan lenyapnya dan tersisihnya ilmu yang dijadikan nilai dan pengukur oleh generasi Islam pada masa lampau. Lenyap gitu dah. Lepas tu mengaji dah kitab rijal hadis, kitab mustalah hadis, kitab kaedah kritikan sanad hadis, tak bincang habis dah. Cerita kritikan sirah ke apa tak ada bincang dah. Oleh kerana terlalu ketinggalan ke belakang, mereka tidak lagi mengetahui istilah tabarruk. Tabarruk, orang kita nak Islam, orang Melayu ni, tabarruk pun tak jadi dengar tak pernah dengar sedangkan benda tu biasa dalam perbahasan akidah sebenarnya. Mereka tidak lagi mengetahui istilah tabarruk umpamanya yang merupakan motif utama dalam banyak-banyak kisah dan cerita-cerita yang terdapat dalam sirah dan sejarah Islam.
Sejarah-sejarah ni biasa je ada unsur-unsur tu. Dia akan ikut kecenderungan pencerita. Cerita ni kadang-kadang dia nak ada unsur Syiah, dia akan nampak yang ada unsur tu, unsur nak jatuh. Cerita je tokoh tambah sehingga nampak jahat sikit. Sebelum pergi lebih jauh, elok sekali kita menjelaskan terlebih dahulu istilah tabarruk itu. Pengetahuan tentang tabarruk berguna kepada kita sebagai mikroskop kita. Kita belajar tabarruk, kita kaji maksud mendalam dia, ada unsur kebencian pada sahabat, kebencian pada Umar. Jadi kita tahulah benda ni ada unsur untuk menjatuhkan. Guna mikroskop ni lah. Kita dapat melihat dengannya sesuatu tidak dapat dilihat dengan mata kasar kerana tersangat-sangat halus. Halus ni cara dia nak makan dalam lah. Maka tersirat. Serangan secara halus. Secara gerila lah. Tabarruk ialah satu konsep yang menjadi prinsip dalam gerak kerja musuh Islam, terutama Syiah, untuk memadamkan cahaya kegemilangan sejarah awal Islam, iaitu dengan menyatakan sikap permusuhan dan perasaan dendam kesumat terhadap tokoh-tokoh utama Islam pada zaman permulaan Islam, sama ada dengan melaknat atau mengutuk mereka dalam majlis khusus. Jadi sikap musuh, sikap becan, dendam, kesumat tu tabarruk. Sebenarnya ada unsur dendam, kesumat, ada unsur musuh. Tu masuk tabarruk ni. Berlepas diri maksudnya ni. Sekiranya keadaan tidak mengizinkan mereka berbuat demikian secara terbuka, kutuk laknat secara terbuka, mereka akan meluahkan perasaan jahat mereka itu melalui cerita atau cerita, maksudnya cerita reka dah, ataupun hikayat-hikayat yang pada lahirnya menurut yang tersurat, yang zahirnya semacam memuji-muji atau menampakkan kelebihan serta keutamaan tokoh Islam tersebut, tetapi pada hakikatnya menurut apa yang tersirat adalah satu penghinaan dan cemuhan terhadap mereka sebenarnya. Maksud ni malu cerita Umar nampak adil hukum Abu Syamah anak dia, tapi nampak sebenarnya menghina. Yahudi seolah ada dalam kampung Madinah, tak ambak lagi. Ada tempat arak, kedai arak pula. Umar tak tutup kedai arak dah, bila sen lagi. Lepas tu Yahudi masih berada lagi di Madinah, sedangkan habis dah. Lepas tu protes sampai mati, sedangkan tak boleh mati, salah, jadi salah benda besar pula, salah. Rotan 100 ni bukan untuk mati, untuk hukum. Jadi banyak perkara, benda-benda yang ada unsur kebodohan, kejahilan Umar Al-Khattab secara tersirat ni kita nampak. Sebenarnya musuh Islam itu sudah menggunakan satu metod ilmu balaghah. Dengan mewah sekali dalam cerita mereka. Dia ini menggunakan balaghah. Mengaji bahasa Arab. Balaghah ni. Metod atau kaedah itu dikenali dengan ta'kidu az-zammi. Ta'kidu az-zammi bima yushbihu al-mada'. Celah dalam bentuk puji. Al-mada' al-madha, bukan al-madha. Ta'kidu az-zammi bima yushbihu al-madha. Celah dalam bentuk puji dia kuat celah seperti dalam bentuk puji lah. Celah dalam bentuk puji. Sesungguhnya di sebalik tirai keadilan Sayyidina Umar radhiyallahu yang dihulurkan dalam kisah tersebut, mereka mahu membuktikan betapa jahatnya, betapa fasiknya anak khalifah umat Islam Sayyidina Umar radhiyallahu yang dikatakan anggota tersebut. Jahat doah yang anak Umar ni. Di samping mempamerkan juga kejahilan khalifah tentang hukum-hukum agama. Ada saksi ke tak ada saksi dah. Dan seterusnya menyatakan betapa kejam dan zalimnya beliau sampai mati. Sepatutnya hukum rotan 100. Tak boleh mati. Kalau mati tak kena tu. Salah ke dia. Namun mujur tetap ada di pihak kita, justru sesuatu yang palsu itu sifatnya adalah saling bertentangan dan saling bercanggahan. Kalau tengok tu ada canggah ni. Betul ke anak Umar ni? Maka demikian pula dengan cerita ini. Percanggahan dan pertentangan yang terdapat dalam cerita ini amatlah ketara sekali. Sehingga kita berani mengatakan ia tidak mungkin dapat dihilangkan sampai kiamat oleh sesiapa pun. Nampak sangat cerita bohong, cerita rekaan ni. Mereka-merekanya sudah mengemukakannya dalam 3 bentuk. Pertama secara ringkas, yang kedua dan ketiganya secara lengkap. Kedua dan tiganya lengkap. Pertama ringkas. Cerita fiksyen pertama, cerita rekaan. Fiksyen cerita novel. Yang pertama ni.
Dalam bentuk pertama, kisah ini dihubungkan riwayatnya dengan Sa'id bin Masruq. Beliau menerangkan bahawa ada seorang perempuan imra'ah selalu berulik-alik ke rumah Sayyidina Umar radhiyallahu bersamanya ada seorang kanak-kanak. Ceritanya pertama daripada Sa'id bin Masruq. Dihubungkan dah. Tak tahu je betul ke orang kata nama dia. Pada satu hari Sayyidina Umar dah bertanya kepadanya, anak siapakah bersama ini? Anak yang budak tina tu, perempuan tu bawa budak kecil ni. Anak siapa ni dia bawa mari-mari ni? Perempuan itu menjawab, inilah anak kepada anak tuan Abu Syahmah. Ini anak kepada anak tuan. Dia sudah menyetubuhi saya sehingga melahirkan anak ini. Ini cerita fiksyen pertama dah. Sayyidina Umar dahulu terus memanggil anaknya Abu Syahmah dan bertanya beliau tentang perkara tersebut. Abu Syahmah pun mengaku. Lantas Sayyidina Umar dahulu memerintahkan Sayyidina Ali dahulu supaya menyebat anaknya itu. Maka Sayyidina Ali dahulu pun menyebabnya sebanyak 50 kali sebatan. 50 sebatan lagi dilaksanakan oleh Sayyidina Umar dahulu sendiri. Kemudian anaknya itu dibawakan ke hadapan Sayyidina Umar dahulu dalam keadaan tercungap-cungap seperti hendak mati. Sepatutnya tak mati, dia tak boleh hakak tinggi lebih daripada tiak dah. Tiak ni jadi dia tak akan mati cara hukum Islam, bukan cara hukum sibir ni memang akak tinggi main. Sekali dia tu sakit lama dah, ni tidak dah. Anak itu berkata, ayah sudah membunuh saya, kata. Mendengar kata-kata anaknya itu, Sayyidina Umar dahulu berkata, apabila engkau bertemu Tuhan, ceritakanlah kepadanya bahawa ayahmu melaksanakan hudud Allah. Ni pula geng-geng. Kononnya RU35 hudud ni. Nguak cerita ni lah. Oh, bagus nak cerita hudud. Sebenarnya hudud ini nombor satu keadilan. Tanya keadilan bukan tu tanya perkara lain. Keadilan tu sistem dia bukannya semata-mata hukumnya tu kan. Kalau benda tu adil dilaksanakan cukup syarat je, saksi betul ke apa. Tak apa kalau tengok cerita belik lah dah. Tak apalah kita baca dah. Okey, bukti kepalsuannya. Ya, ada 3 cerita sini jawab. Kita perhabis cerita fiksyen pertama dah. Bukti kepalsuannya. Sebenarnya kisah ini sudah diraihkan dalam berbagai bentuk. Masing-masing ahli ceritanya mewarnainya dengan khayalannya masing-masing sendiri. Sehingga sukar untuk dikompromikan antara satu dengan yang lainnya. Tak boleh nak gabung jalin ataupun untuk disesuaikan. Saling bercanggah lah. Pelik cerita lain-lain lah. Walau bagaimanapun sebelum kita mengemukakan cerita ini dalam bentuknya lain, terlebih dahulu elok kiranya kita menganalisa riwayat Sa'id bin Masruq tersebut. Agar dapat kita kesan di manakah letaknya motif tabarak, motif benci dendam, permusuhan itu dalamnya. Ada beberapa perkara yang dapat ditarik sebagai intisarinya ialah antaranya. Pertama, ada seorang perempuan imra'atun yang tidak diketahui namanya secara berulang-alik bersama-sama anak kecilnya ke rumah Umar dahulu. Magi-magi. Sebelum tanya Sayyidina Umar dahulu, perempuan itu tidak pernah menyatakan kepada siapa pun tentang anak kecil yang selalu dibawanya itu. Anak siapakah dia? Takkan Umar saja tanya. Orang lain tak tanya kau. Anak siapa? Orang yang dekat rumah perempuan itu. Anak siapa? Tak ada pasal-pasal besar ni anak tu. Tak ada orang tanya. Adakah masyarakat Islam ni tak ambil tahu kisah langsung jiran-jiran anak beranak siapa-siapa ni? Tiba-tiba ada anak ni anak siapa tak tanya. Tiba-tiba Umar ada besar dah. Boleh jalan dah. Baru tanya anak siapa dah. Umar tanya, orang lain tak tanya. Benda yang kita kena fikir logik. Yang kedua, tentu sekali perempuan itu sudah berkahwin muhsanah. Kerana kalau perempuan itu masih anak dara, tentu masyarakat saling bertanya-tanya tentang anaknya itu sebaik sahaja ia dilahirkan. Akan tetapi apa yang berlaku tidak begitu. Kalau dia tu bini orang, muhsanah bekas bini orang, mesti orang tak apalah, waktu tahan lah, mesti pok dia tanya sekurang-kurangnya dah. Lelaki dia atau kalau beranak dara, mesti orang tanya. Kalau muhsanah ni dia telah kahwin dah. Kalau dia telah kahwin baru tak tanya, tapi mesti orang ambil tahu juga, mesti dia beritahu orang lain dulu sebelum beritahu Umar. Jadi benda ni kita fikir logik. Takkanlah siapa kau lain masyarakat Islam lain ni tak ambil tahu dok. Benda yang kita kena fikir. Yang ketiga. Keadaan perempuan dalam cerita ini membisu seribu bahasa.
Sebelum itulah, sebelum cakap Umar, orang lain tak tahu apa dah. Dan membawa ke sana ke sini anaknya tersebut bagi membuktikan dia juga terlibat dalam maksiat zina. Kalau kira, dia bukannya kena rogo ni, bukan paksa ni. Dia juga sama suka. Kalau dia kena rogo, mesti dia repot selalu dah. Kena paksa. Paksa zina kita kata dah. Kena rogo. Dia tak boleh semua orang perempuan kira kena rogo. Dia kena keadaan hasan ni suka sama suka. Bukan terus macam ni jugalah. Tuduh liwat dah. PMS apa orang dah. Empat orang dah. Empat orang saksi. Bukan gitu. Keadaan dia suka sama suka. Kena dua-dua hukum. Orang yang kena buat selagi dia tak nampak bukti dipaksa dah. Tambah-tambah sama orang lelaki dah. Jantan. Gagah. Kena libat ke orang tua. Lagi pelik kan. Dia keadaan hukum Islam tak kira hukum dosa. Dia asas-asasnya kena hukum dua-dua. Dua-dua kena hukum duduk. Kalau cukup bukti, dua-dua. 4 orang saksi ke apa? Dua-dua kena. Bukan saya lepas. Sebab saya ni kena rogo. Tak boleh. Dia kena dua-dua. Kena rogo kena buktikan. Peluk dah. Mungkin ada bukti, dilepaskan. Kadang ada keraguan, dilepaskan. Tapi, kalau ada bukti, suka sama suka, dia kata kena rogo, kena cek lah, kena siasat lah. Pasal asas-asasnya suka sama suka dah. Sekiranya perzinaan sudah benar-benar berlaku lah. Zina lah perempuan tu dah. Ni repot bukan main. Ni suka sama suka. Ni bukan zina ni. Ini bermakna jika dia seorang anak dara, maka dia perlu disebat sebanyak 100 karawatan juga. Dia tak kena hukum kecuali terbukti bahawa dia dipaksa ni. Dan kalau dia sudah berkahwin, maka dia perlu direjam sampai mati. Selagi tak bukti kuat, dia tidak terpaksa. Asal dia suka sama suka. Zina ni suka sama suka, bukan paksa. Namun kedua-duanya bentuk hukuman perzinaan tidak dilaksanakan ke atas perempuan tersebut. Hanya dilaksanakan ke atas seorang sahaja Abu Syamah. Pelik lah. Dia kena dua-dua sepatutnya. Yang kedua, yang keempat, seolah-olahnya perawi kisah ini mahu menampilkan kepada manusia kejahilan Sayyidina Umar dahulu. Jahil tukin kalau cerita ni. Dan para sahabat Rasulullah SAW yang lain pun jahil juga. Pada masa tersebut, apabila permasalahan agama yang sekecil itu pun tidak diketahui oleh mereka. Tak cara perempuan itu. Kalau mu kena paksa, takkanlah besar ni imu anak dah. Lepas tu orang lain tak tahu, mu ajak karun dengan siasatnya. Banyak perkara kena siasat, kenapa lama sangat ni? Betul ke tidak? Bukan tanya pakai Abu Syamah selalu, kena cara molek dulu nak. Bukan semudah, ringkas begitu nak. Kejahilan itulah yang membuatkan mereka terus berdiam diri. Sahabat ni jahil tu, kita ada orang kritik, tak ada tegur apa dah. Siapa aku hukum siapa mati? Mana boleh mati? Salah. Hukum 100 orang mati. Salah. Jahil berlaku. Kau sahabat Umar ni. Yang kelima. Yang keenam. Jika diandaikan perempuan itu sudah dirogok oleh Abu Syamah, dipaksa zina lah tak? Maka mengapa dia tidak mengadukan halnya kepada Sayyidina Umar dahulu sejak awal lagi? Dia beranak sudah dah. Pelik ni. Suka ni nak. Bukannya ada apa-apa dah. Apakah perkara yang mendorongnya menyembunyikan anak luar nikahnya itu dalam perutnya selama 9 bulan? 9 bulan. Bukan main sebentar tak. Kemudian melahirkannya dan dibawanya pula anak haram itu ke sana kemari pula. Orang lain tak tanya, dah pelik dah. Lepas dia tak beritahu siapa-siapa pelik dah. Tak repot pula satu masalah pelik juga. Ya ke dia ni kena paksa zina ataupun dia ni suka sama suka. Kalau paksa zina mesti repot lah. Pada pemerintah ni. Yang ke F. Yang ke-6 ni. Siapa sebenarnya perempuan tersebut? Nak percaya kisah-kisah ni kena kaji siapa ni. Apa namanya, berasal daripada kabilah mana atau keluarga manakah dia? Kabilah mana? Di mana tempat tinggal atau negerinya? Berbangsa apakah ia? Dia dah. Dia ni siapa dia? Bangsa apa ni? Semua perkara ini tidak dinyatakan oleh perawi kisah ini. Agaknya dia dari keturunan Yahudi atau Majusi yang menjelma ke alam nyata untuk menyeret Sayyidina Umar dahulu melaksanakan hudud zina ke atas anaknya tersebut ni. Ada. Yahudi yang Majusi tak apa nak. Ada. Mungkin tak? Jadi benda-benda gitu kena siasat, tak boleh lepas saja dah. Mesti ada tanggungjawab. Dia tipu, dia bubuh mabuk siapa dah. Kalau betul-betul bukan kerana
sengaja dia minum arak ke atau mabuk ke apa ke tak. Dia maaf ke? Banyak cara guna siasat tu. Tidak semudah pakai jatuh hukum ni tu lah. Macam mana kita ni. Okey, yang ketujuh, G ni. Pernah seorang sahabat Rasulullah SAW iaitu Ma'is al-Aslami. Ma'is al-Aslami ni radhiyallahu tersasar melakukan perzinaan. Kemudian menyesal di atas perbuatannya tersebut lalu mengaku di hadapan Rasulullah SAW. Lalu baginda SAW memalingkan muka. Nabi tak mahu mengaku. Tak mudah-mudah nak ukur wuduk ni. Dia suka. Tak mahu menghukum ni. Sampai 3 kali dia mengaku pun Rasulullah SAW tetap memalingkan mukanya lagi. 3 kali mengaku. Akhirnya Rasulullah SAW menyatakan kepadanya, engkau ini gila kah? Gila ni Kena kata gila dulu lah. Bila menjawab tidak, maka Rasulullah berkata, mungkinkah engkau mendakatnya saja? Mungkin musalah mukhoya ya, zina ada zakat saja. Pendek kata Rasulullah SAW terus berusaha agar Ma'is menarik balik pengakuannya. Nabi ni belik-belik juga supaya Ma'is ni tidak salah sebut seolah jadi keraguan, seolah dia tidak berzina. Bukan nak buktikan zina. Dia tidak. Cerita liwat ke apa, hak tak mengaku buat. Jadi benda tu mengaku salafi. Tipu, bohong lah. Jahil. Ada pun suruh orang. Kalau betul pun zina, liwat pun. Kaedah dia kena sembunyikan. Benda ni Nabi, kaedah macam gitu. Bukan nak suruh mengaku ke apa nak. Apa cerita nak? Cerita Agus dah cerita ke apa. Pelik mengaku beragama dah. Hak politik jahil tu kita apa lah. Hak setengah tu mengaku salafi. Ya Allah, kita pelik lah. Ada cara benda begini. Mengaku ikut al-sunnah salafi ni. Orang beragama mengaku beragama, tiba-tiba dia cerita benda-benda lucah sebenarnya, benda karut ni. Cara Nabi tengok, cara Nabi ni dia akan sembunyikan perkara tersebut. Kalau betul setara mana, betul Ma'is berzina, Nabi dia sembunyikan, bukan dia menimbulkan lagi. Kalau betul kita berzina, ada tuduh kita, betul pun. Kita kena sembunyikan, kita tak mahu cerita benda-benda gitu. Okey, melalui tindakan Rasulullah SAW itu dapatlah diketahui bahawa seboleh-bolehnya untuk tidak terlaksananya hukum hudud ke atas seorang. Kalau boleh juga, tak ada dilaksanakan. Bukan sikit-sikit, cahaya tu. Hotel mana sebut ni, tu cahaya dah. Lepas tu, tak ada Abu Syahmah. Sekali sebut lah. Cahaya tu. Nabi 3 kali ni. Mengaku tu. Bukan tanya, mengaku. Nabi tak tanya, mengaku. Kalau betul lah perempuan tu tanya Abu Syamah mengaku sekali pakai apa? Memang ada perbahasan, ada kata mengaku sekali pada dia, tapi tidak semudah itu. Dan jatuh hududnya akan tambah kedua, akan tanya benda yang boleh menimbulkan. Ya, kau mukhoyak kau. Dan Abu Syamah mu tak sedar kau, mu mabuk kau. Jadi benda tu akan menafikan hukum wuduk. Tidak semudah tu nak jatuh hukum wuduk ni. Telah pukul 10 hambat ni. Dah. Di 10 sampai pukul 5 ini. Jadi, melalui tindakan Rasulullah SAW tersebut, dapatlah kita tahu bahawa seboleh-bolehnya untuk tidak terlaksananya hukum hudud ke atas seseorang. Bukan nak suruh budak berlaku hukum hudud, tapi nak suruh sukar untuk dilaksanakan hukum hudud. Justru itu Rasulullah SAW pernah bersabda, idra'ul hududa 'anil muslimin mastata'tum. Elakkanlah daripada menjatuhkan hukuman hudud semampu-mampu kamu. Kalau boleh juga, timbulkan keraguan yang munasabah. Terutama melibatkan hudud. Melibatkan lain tu, lainlah sikit dah. Harta orang ke apa. Ini melibatkan hudud. Kena timbulkan keraguan. Bukan terus orang mengaku sikit, dia mengaku sikit terus percaya. Tu jatuh hudud. Jahilnya Umar Khattab ni lah. Kalau kira cerita ni lah. Cerita fiksyon ni. Hadis direkodkan oleh Imam Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi dan Kitabul Hudud bab ma ja'a fi dar'i al-hudud oleh Aisyah. Nombor hadis 1404. Status ni dhaif, tapi hadis ni dhaif, tapi ulama berhujah dia kerana maknanya benarlah. Ada kaedah-kaedah je. Kisah ini adalah paksaan daripada pihak Sayyidina Umar dahulu supaya anaknya mengaku. Ni paksa pula dah. Bukan macam Nabi tak usah dengar ada pengakuan. Ni paksa suruh mengaku pula. Kalau paksa orang timbuk ke apa tak. Dia mengaku dia hak tak salah jadi mengaku dah. Kena paksa dah. Betul ke cara Islam macam tu?
Untuk hudud lah, untuk curi, untuk tu lain kira lah tak. Hal ini jelas bertentangan dengan syariat Islam sebenarnya. Benda ni jahil ni bukan cara Islam ni. Selain daripada menunjukkan jahilnya Sayyidina Umar dahulu tentang sunnah Rasulullah SAW. Dia tahu Nabi ni tak mau tanya, tak akan tanya dah. Kalau betul zina bertanya. Pasal asal-asalnya Pak orang saksi betul-betul nampak. Bukan pengakuan asal-asalnya. Nak jatuh hukuman hududnya. Betul jelas. Nah. Tak akan mudah-mudah nah. Ya akan banyak. Ringkasnya motif tamaruk, motif dendam, benci, permusuhan ni kepada umat sahabat. Dalam cerita ini dapat dikesan dengan mudah sekali walaupun ia disembunyikan di sebalik tabir keadilan Khalifah Agung Rasulullah SAW. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu jadi ada sebab kebencian, dendam kepada Umar Al-Khattab sebenarnya. Oleh kerana itulah ulama-ulama yang pakar dalam bidang hadis menghukum riwayat ini sebagai maudhu' palsu. Jadi ulama-ulama hadis semua kata cerita palsu, cerita karut ni, bohong ni. Imam Ibnul Jauzi berkata hadis ini maudhu', hadis ini palsu. Ia direka cipta oleh ahli-ahli cerita. Banyak kekarutan yang dimasukkan ke dalamnya. Rujuk Al-Mawdu'at jilid ketiga halaman 279. Hafiz Jalaluddin As-Suyuti, Imam Suyuti lah, pula berkata riwayat maudhu' ini nah. Imam Suyuti ni tasahul, kita kata mudah mana terima riwayat ni. Tapi bab Umar Khattab rotan anak dia zina sekali cerita ni maudhu' ni kata dah. Riwayat maudhu' ini dah. Tasahul dia pun bermudah-mudahan dia pun. Dia kata maudhu'. Ia juga sudah direka cerita oleh ahli-ahli cerita. Dalam sanadnya terdapat seorang yang majhul, tak kenal siapa ni. Sementara Sa'id bin Masruq pula adalah salah seorang murid A'mash. Bagaimana ia bertemu dengan Hamzah? Atas hang jauh ni. Jadi tak bertemu. Dia ni belajar dengan A'mash. Dia tak bertemu dengan Hamzah, tak belajar dengan Hamzah. Tiba sebut Hamzah lalu pelik lah. Tambah ada perawi yang majhul, tak tahu siapa-siapa cerita. Isi kandungan riwayat tersebut, hadis tersebut pelik dah. Ataupun riwayat tersebut pelik. Bercanggah dengan akal. Rujuk Al-Ali'ul Masnu'ah jilid 2 halaman 194. Okey, Allamah Muhammad Tahir bin Ali Al-Hindi. Ulama India lah, Hindi ni. Allamah Muhammad Tahir bin Ali Al-Hindi berkata, kisah Abu Syahmah itu iaitu anak Sayyidina Umar dahulu berzina. Kemudian Umar menjalankan hukuman hudud ke atasnya dan kematiannya dengan panjang lebar itu tidak benar. Malah ia direka oleh ahli-ahli cerita. Ulama India tu dia kata ni, ini adalah reka oleh ahli cerita lah. Tazkiratul Mawdu'at halaman 120. Kecacatan yang terdapat pada sanad ini sudah begitu banyak. Selain daripada yang terdapat pada isi cerita dah. Maksudnya isi kandungan ceritanya dah. Itu pun banyak. Sanad pun banyak cacat. Isi kandungan cerita pun cacat. Antara yang dapat dikemukakan di sini ialah. Pertama, ada beberapa orang perawinya majhul. Seperti Muhammad bin Ubaid Al-Asadi dan Abu Abdullah Hasan bin Ali. Jadi dua orang ni majhul. Contoh ni lah. Ada beberapa orang lagi majhul lah. Muhammad bin Usaid Al-Sani ni tak tahu siapa-siapa perawi hadis. Tak tahu ni bukan tak tahu biasa. Bukan kita tak tahu ni. Ulama hadis tak tahu. Kalau ulama hadis tak tahu, maksudnya cerita tu cerita yang tak tahulah siapa dia ni. Bukan ulama lah. Bukan ulama hadis. Cerita siapa-siapa reka. Tak tahu main mana cerita ni. Abu Abdullah Hasan bin Ali. Dia dua orang ni. Muhammad bin Usaid Al-Sadi, Abu Abdullah Hasan bin Ali majhul. Yang kedua, perawinya yang paling atas sekali adalah Sa'id bin Masruq. Sa'id bin Masruq. Atas sekali ya. Tu. Dia sempat zaman Umar, tahu tak? Bila wafat pada tahun 126 Hijrah. Seorang tabi'in dan murid kepada Imam A'mash. Beliau adalah ayah kepada Imam Sufyan Al-Thawri. Hebatlah. Imam Sufyan Al-Thawri ni hebat. Jadi Sa'id bin Masruq ni ayah dia. Semasa hayatnya beliau tidak sempat melihat seorang pun sahabat Rasulullah SAW. Jadi tabi'in sungguh lah. Bukan tabi'in kecil lah dah. Ataupun tabi'in dia tak sempat sahabat ni. Tak sempat pun. Seorang sahabat pun tak sempat bertemu. Oleh itu dapat diputuskan bahawa perawi di atas diraibkan. Maksudnya ada putus. Riwayat seperti ini adalah istilah ulama hadis dikenali sebagai munqati'. Riwayat ni munqati', putus anak dia. Sebab dia kena temu dengan sahabat dulu. Ataupun ada orang yang sebelum sahabat tu yang cerita kepada dia. Jadi dia tak cerita tu. Seolah dia tengok dengan mata kepala dia sendiri.
Yang ketiga, jika riwayat ini ditimbang dengan neraca dirayah. Dirayah ni kritikan isi kandungan logik lah. Maka kita dapati Sufyan Ats-Tsauri adalah salah seorang tokoh ahli sunnah wal jamaah yang sentiasa mentarjihkan perawi-perawi tidak muktabar. Sufyan Ats-Tsauri ni tokoh ahli sunnah. Tapi mentarjihkan, dia akan mentajrihkan, mentarjihan. Tajrih sana. Sentiasa mentajrihkan perawi tidak muktabar. Mentarjihkan. Mentajrihkan, mertarjihkan. Tajrih rasanya. Jadi mencederakan, kita seterima lah riwayat perawi tidak muktabar. Tak tahu siapa-siapa. Jadi dengan menghubungkan cerita palsu seperti ini, sebenarnya golongan Sabaiyah, pengikut-pengikut Abdullah bin Sabah. Sabaiyah ni gelaran pada pengikut-pengikut Abdullah bin Sabah. Syiah lah. Pokok Syiah juga. Ni adalah pokoknya bergabung dengan Syiah. Penyokong Ali. Jadi cerita ni adalah unsur Sabaiyah ni. Mahu menyejukkan sedikit bahan kepanasan bakal hati mereka. Jadi seolah-olahnya dia nak jatuh lah perawi ni lah. Perawi ni baik lah. Tapi nak jatuh dia buat cerita atas nama tokoh-tokoh besar lah. Itu cara cerita. Keberapa kita ni? Ini lagi ni. Takut tak sempat pula. Terang sikit lagi lah. Okey, cerita fiksi yang kedua. Sekarang mari pula kita lihat riwayat ini dalam bentuk yang terperinci. Riwayat terperinci ini dihubungkan kepada Abdullah bin Abbas. Dan tentu sekali lebih menarik daripada riwayat sebelumnya. Marilah sama-sama kita membacanya. Imam Mujahid menerangkan bahawa pernah pada suatu hari orang ramai berbual-bual dalam majlis Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Secara kebetulan mereka membicarakan tentang keutamaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu, kemudian menyebutkan keutamaan Sayyidina Umar radhiyallahu. Dia cerita pasal utama Abu Bakar, kelebihan Abu Bakar, kelebihan Umar lepas tu. Ketika Ibn Abbas radhiyallahu anhu mendengar nama Umar tersebut, terus beliau menangis-nangis sampai pingsan. Menangis sampai pingsan. Ibn Abbas cerita pasal Umar dah. Bila sedar, beliau lantas berkata, semoga Allah mencucuri rahmatnya kepada yang tidak takut pada celaan sesiapa pun dalam urusan agama Allah. Semoga Allah mencucuri rahmatnya kepada orang yang mengamalkan apa yang dibacanya daripada Al-Quran dan melaksanakan hudud Allah SWT sebagaimana yang diperintahnya. Dalam hal ini, beliau tidak menghirau siapa pun baik dari kalangan keluarganya atau musuhnya. Demi Allah, Umar sudah melaksanakan hukum had, hukum hudud lah, ke atas anaknya sampai anaknya mati. Nampak puji pada jahil dah. Mana boleh sampai mati. Kotem. Kemudian Ibn Abbas radhiyallahu anhu menangis. Apabila dilihat keadaan beliau itu, orang lain pun turut menangis juga. Kami pun berkata, wahai sepupu Rasulullah, ceritakanlah pada kami peristiwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melaksanakan hudud ke atas anaknya itu. Bagaimana beliau melaksanakannya? Maka berkatalah Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kamu sudah mengingatkan aku perkara yang aku sudah lupa. Mujahid berkata, kerana Al-Mustafa, Nabi lah. Maka kami minta engkau bersumpah supaya engkau menceritakan kepada kami peristiwa itu dah. Bersumpah dengan nama tu dah, nama Nabi ni dah. Ibn Abbas radhiyallahu anhu mula menceritakan dengan berkata, tuan-tuan, pernah pada suatu hari kami berada di masjid Nabi. Pada ketika itu Umar juga ada bersama kami. Di sekeliling beliau bersesak-sesak orang ramai. Beliau memberikan nasihat kepada mereka selain memutuskan perkara yang berlaku antara mereka. Qadhi lah. Jadi, kemudian datanglah seorang perempuan jariyah, hamba perempuan, melalui pintu masjid dengan melangkah antara para muhajirin dan ansar sampai tercegak di hadapan Umar radhiyallahu anhu. Lalu memberikan salam kepada Umar. Assalamualaikum ya amirul mu'minin. Ya amirul mu'minin. Maka Umar menjawab, wa'alaikissalam ya amatallah. Hamba Allah. Apakah, adakah engkau punya apa-apa hajat? Perempuan itu berkata, hajat saya yang paling besar adalah tuan sendiri. Ambillah anakmu ini daripada saya kerana tuanlah yang lebih berhak terhadapnya daripada saya. Terus perempuan jariah itu membuka tudungnya, maka kelihatanlah di tangannya seorang bayi yang baru berusia beberapa hari.
Sayyidina Umar dahulu melihat perempuan jariah itu lalu berkata padanya, tutuplah tudungmu seraya mengucapkan la haula la quwata illa billah. Awak pun saya tidak kenal, bagaimana pula anak itu menjadi anak saya? Mendengar kata-kata Sayyidina Umar dahulu, perempuan itu terus menangis sampai basah kain tudungnya dengan air mata. Kemudian dia bersuara, wahai Amirul Mukminin, kalaupun bayi ini bukan anakmu, tidakkah ia tentu anak kepada anakmu? Cucu. Sayyidina Umar dahulu bertanya, anak kepada anakku yang mana satu? Perempuan itu berkata, Abu Syahmah. Sayyidina Umar dahulu bertanya lagi, anak melalui jalan halalkah ataupun jalan haram? Nikah tu cara zina. Kata perempuan tersebut, daripada pihak saya halal dan daripada pihaknya haram. Halal dia dah. Laki dia halal dah. Jenis tak siasat mau nak gini nak tipu kau orang dah. Dia cek dulu lah ke dia lepas halal tu dah haram hukum dia. Pok kami halal belaka dah. Pok demo cara. Maka berceritalah perempuan itu, wahai Amirul Mukminin, dengarlah baik-baik cerita saya ini. Demi Allah, saya tidak akan menokok tambahnya sedikit pun. Sayyidina Umar dahulu pun berkata, takutlah kepada Allah dan ceritakanlah. Perempuan itu pun meneruskan ceritanya. Sebetulnya pada suatu hari, saya lalu dekat sebuah kebun Abu An-Najjar. Tiba-tiba saya terdengar satu tempikan dari belakang saya. Apabila saya menoleh ke belakang saya, dapati anak tuan. Dah. Kebun dia, kebun An-Najjar tu, bunyi tepik. Tengok anak tuan dah, anak Umar. Iaitu Abu Syamah. Sedang terhuyung-hayang kemabukan. Dia sedang minum arak di sebuah kedai arak kepunyaan seorang Yahudi. Masa tu Umar ada lagi Yahudi. Dekat Madinah ni nak. Kemudian dia menghampirinya dan menguguk serta mengancam saya. Kemudian dia menarik saya ke dalam kebun, terus saya terjatuh dan pengsan. Pengsan dah. Demi Allah, saya tidak sedar kecuali apabila dia melakukan perkara yang dilakukan oleh seseorang terhadap isterinya. Nerogo lah. Saya menyembunyikan perkara ini daripada bapa, saudara dan jiran sehingga kandungan saya sudah hampir sampai 9 bulan. Apabila sudah terasa sakit kerana akan melahirkan anak, saya terus pergi ke tempat melahirkan anak. Pada mulanya saya mahu membunuh anak ini, tetapi kemudian saya menyesalinya. Jika Tuhan putuskanlah hukuman terhadap saya dan dia menurut hukum Tuhan. Abdullah bin Abbas terus bercerita, Sayyidina Umar radhiyallahu pun memerintahkan juruhebah menyeru orang ramai supaya berhimpun. Maka datanglah orang ramai ke masjid, melihat semua orang sudah berhimpun. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu bangun dari tempat duduknya dan berkata, wahai golongan Muhajirin dan Ansar, tuan-tuan jangan meninggalkan tempat ini sehinggalah saya datang membawa berita. Langsung beliau keluar dari masjid. Ketika itu sahaja Ibn Abbas ada bersamanya. Sambil melihat kepada saya, beliau berkata, marilah pergi bersamaku dengan segera. Dengan pantas Sayyidina Umar dahulu meluru ke pintu rumahnya dan mengetuk. Seorang perempuan keluar membuka pintu, melihat muka beliau yang menitis kemarahan. Dia pun berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah apa hal ni? Ada apa ni? Amirul Mukminin terus bertanya, anakku Abu Syamah ada dalam? Ada dalam ke anak ni? Sahaya itu menjawab, ada, dia sedang makan. Sayyidina Umar dahulu masuk ke dalam. Dan terus berkata kepada anaknya, wahai anakku, makanlah. Mungkin ini adalah bekalmu terakhir di dunia ini. Makanlah sudah. Ini terakhir. Main nak bunuh tu. Bukan nak kuduk ni. Tahu dah nak mati gini. Dah. Tengok tu cara tu. Tengah mikir kita cerita ni. Ibn Abbas radhiyallahu berkata, saya melihat muka budak ghulam itu pucat lesi. Dia gemetar dan makanan terjatuh dari tangannya. Hamba dia lah. Sayyidina Umar, wahai anakku, siapakah saya ini? Abu Syamah, tuan adalah ayah saya dan Amirul Mukminin. Sayyidina Umar berkata lagi, apakah engkau tidak bertanggungjawab mentaati saya? Abu Syamah berkata, bahkan dua ketaatan perlu saya berikan padamu. Pertama, kerana seorang bapa. Dan kedua, kerana seorang Amirul Mukminin. Sayyidina Umar berkata lagi, demi kerana nabimu dan kerana ayahmu, sesungguhnya aku mahu bertanya engkau satu soalan, jawablah dengan betul. Abu Syamah menjawab, tentu saya akan menjawab dengan betul. Sayyidina Umar bertanya, adakah engkau sudah pergi ke kedai arak Yahudi itu sebagai tetamu dan minum arak di sana lalu mabuk? Dah. Ada kedai arak Sayyidina Umar ni. Abu Syamah menjawab, ya, memang begitu, sudah berlaku, tapi saya sudah bertaubat. Taubat dah yang kata nak. Sayyidina Umar berkata, memang taubatlah modal paling besar bagi orang berdosa, tetapi aku mahu bertanya engkau dengan bersumpah atas nama Allah. Adakah pada hari itu engkau sudah pergi ke kebun Banu An-Najjar?
Kemudian engkau ternampak seorang perempuan dan terus memperkosakannya, rogonya. Budak ghulam itu diam, tidak berkata apa-apa, dia terus menangis dan menampar-nampar mukanya. Sedang Umar berkata, cakaplah dengan betul. Allah suka kepada orang bercakap benar. Cara Nabi tidak gitu. Kalau ada pun suruh tak mahu tanya. Dia paksa pun. Abu Syamah menjawab, ya ayah, memang saya sudah melakukan perbuatan keji tersebut. Syaitan sudah menggoda saya, tetapi sekarang saya sudah bertaubat dan menyesal. Mendengar jawapan Abu Syamah itu, Sayyidina Umar dahulu terus memegang tangannya dan menyentap kola bajunya. Kola baju anak dia kali tak? Sayyidina Umar dahulu menyeretnya ke masjid. Maka berkatalah Abu Syamah, bersama ayah, janganlah ayah permalukan saya di hadapan orang ramai. Ambillah pedang ini dan keraklah tubuh saya. Dia kata. Sayyidina Umar berkata, tidakkah pernah engkau mendengar firman Allah ini bermaksud, dan hendaklah hukuman ke atas mereka berdua, penzina lelaki dan penzina perempuan, disaksikan oleh segolongan mukminin. Terus dibawanya Abu Syamah ke hadapan para sahabat dan beliau berkata, yang benar kata perempuan ini, Abu Syamah sudah mengaku. Di situ ada seorang hamba Sayyidina Umar radhiyallahu bernama Aflah. Laki ni hamba. Sayyidina Umar radhiyallahu berkata kepada Aflah. Aflah ni laki ni. Sayyidina Umar berkata, aku ada satu hajat denganmu. Kalau engkau dapat menyempurnakan hajatku itu, maka akan aku merdekakan engkau kerana Allah. Kalau mu sempurna hajat Umar ni, maka kata nak merdekakan dia lah hamba ni. Aflah berkata, Amir Mu'minin perintahkanlah saya. Sayyidina Umar berkata, pukullah dia, anak dia tu lah, Abu Syamah tu, dengan 100 sebatan. Janganlah ada apa-apa pun kekurangan pada pukulanmu itu. Aflah pun berkata, saya tidak dapat melakukannya. Tak sanggup lah, nak goda, nak rotan. Tu anak tua dia lah. Aflah terus menangis sambil berkata, aduhai, kiranya ibuku tidak melahirkan aku untuk menghadapi hari ini di mana aku dibebankan untuk memukul tuan sendiri. Seolah-olah tu memang rotan 100 ni mati lah. Memang gitu hukum uduk bagi cerita ni nak. Ngaruk tak karuk dah. Sedekah. Kalau baik hukum kat tekok lalu. Nampak karuk dia. Sayyidina Umar berkata pula, taat kepadaku adalah taat kepada Rasul. Bukalah bajunya dan laksanakanlah perintahku dah. Suruh buka baju lagi ni. Betul ke tak? Ibn Abbas Umar berkata ketika itu orang ramai pun mula berteriak dan menangis. Sedangkan budak ghulam hamba tu lah menunjuk-nunjukkan jarinya kepada ayahnya sambil berkata, ayah, kasihanilah saya dah. Sayyidina Umar berkata, semoga Allah mengasihani kau. Ketika itu Sayyidina Umar dahulu sendiri pun menangis. Kemudian beliau berkata pula kepada Aflah, sebatlah dia. Aflah pun melepaskan sebatan pertamanya. Abu Syamah kata, bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Umar berkata, alangkah baiknya nama yang engkau sebutkan itu anakku. Apabila pukulan kedua mengenainya, Abu Syamah berkata, aduh ayah, maafkanlah saya. Sayyidina Umar berkata, sabarlah seperti engkau melakukan dosa. Apabila pukulan ketiga mengenai Abu Syamah, terkeluarlah dari mulutnya perkataan al-aman. Sayyidina Umar berkata, Tuhanmu akan memberikan aman kepadamu. Cerita fiksyen, cerita rekod. Sedap lah, rekod tambah-tambah dah. Apabila pukulan keempat mengenainya, Abu Syamah meraung, tolonglah. Sayyidina Umar berkata, pertolongan diberi ketika kesusahan. Apabila pukulan kelima mengenainya, Abu Syamah memuji Tuhan. Sayyidina Umar berkata, ya Allah, jua yang layak dengan segala puji. Ya, betul. Allah jua yang layak dengan segala puji nak. Apabila pukulan ke-10 mengenainya, dia pun berkata, ayah sudah membunuh saya. Sayyidina Umar pun menjawab, dosamu lah yang sudah membunuhmu. Soalah 100 mesti mati. Apabila pukulan ke-30 mengenainya, maka Abu Syamah berkata, demi Allah, ayah sudah membakar hati saya. Sayyidina Umar berkata, kepanasan api neraka lebih lagi daripada ini. Apabila pukulan yang ke-40 mengenainya, maka Abu Syamah berkata, ayah, benarkanlah saya balik ke rumah dengan berjalan di atas muka saya. Sayyidina Umar berkata, apabila selesai nanti hukuman ini ke atasmu, maka pergilah ke mana yang engkau suka. Apabila pukulan yang ke-50 mengenainya, Abu Syamah berkata, demi Quran, lepaskanlah saya. Sayyidina Umar berkata, kenapa Quran tidak dapat menasihatimu sebelum ini dan kenapa ia tidak dapat mencegahmu? Sayyidina Umar dahulu berkata kepada Aflah, wahai hambaku, pukullah dia. Apabila Aflah memukulnya buat kali ke-60. Abu Syamah pun berkata, wahai ayahku, tolonglah aku. Sayyidina Umar berkata, anakku, apabila ahli neraka meminta pertolongan, mereka tidak diberi pertolongan. Apabila pukulan ke-70 mengenainya, Abu Syamah berkata, ayah, berilah saya minum seteguk air.
Sayyidina Umar berkata, nanti selepas Allah mensucikan engkau, Muhammad SAW akan memberi minum kepadamu air yang kamu tidak akan dahaga. Selepas berminumnya, buat selama-lamanya. Wahai hambaku, gulamku, pukullah terus. Apabila pukulan ke-80 mengenainya, Abu Syamah mengucapkan ayat Assalamualaikum. Sayyidina Umar berkata, Waalaikumsalam. Apabila engkau bertemu Muhammad SAW, maka sampaikanlah salamku kepadanya. Dan katakanlah kepadanya bahawa aku meninggalkan Umar dalam keadaan membaca Al-Quran dan melaksanakan hudud Tuhan. Wahai hambaku, gulamku, pukullah lagi. Lidah Abu Syamah terkunci selepas menerima 90 pukulan. Maka berkejarlah para sahabat kepada Amirul Mukminin sambil merayu. Wahai Amirul Mukminin, tundakanlah sebatan yang baki itu dah. 900 yang itu, 10 lagi tambah dah. Sayyidina Umar berkata, sebagaimana perlakuan dosa tidak ditunda, begitulah juga hukumannya tidak boleh ditunda. Rawangan dan teriakannya bergema itu sampai juga ke telinga ibu Abu Syamah. Ia datang sambil menangis-nangis lalu merayu. Ibu Abu Syamah berkata, wahai Umar, sebagai ganti kepada setiap pukulan yang baki lagi itu, aku akan merujukkan haji dengan berjalan kaki dan bersedekah banyak. Sayyidina Umar berkata, haji dan sedekah tidak boleh menjadi kafarah, penebus, pengganti kepada hukuman hudud. Wahai hambaku, gulamku, sempurnakanlah pukulan. Apabila pukulan terakhir mengenai tubuhnya, maka jatuhlah anak itu dalam keadaan sudah mati. Pada ketika itu, Sayyidina Umar dahulu kedengaran berkata, wahai anakku, semoga Allah menghapuskan dosamu. Lalu diletakkan kepala Abu Syamah ke ribaan ibunya dan menangis tersedu-sedu sambil berkata, kutebus ayahku untuk orang yang dibunuh kerana kebenaran. Kutebus ayahku untuk orang yang mati ketika selesai menjalani hukuman hudud. Kutebus ayahku untuk orang yang ayahnya dan keluarganya tidak mengasihaninya. Pada ketika itu orang ramai melihat kepada Abu Syamah. Mereka mendapati dia sudah pun mati. Kehudud gapo ni? Kat tangan betul dia mati kena buat siapa tak mati. Orang mencuri tiba-tiba ni siapa mati, hotel mati tu. Karut lah tu. Bukan hukum Islam ni. Pada ketika itu orang ramai melihat kepada Abu Syamah. Mereka mendapati dia sudah pun mati. Tidak ada hari yang lebih menyedihkan mereka daripada hari itu. Tidakkah ada tangisan mereka bergema memenuhi angkasa. Selepas 40 hari berlalunya peristiwa itu, maka pada suatu pagi hari Jumaat datanglah Huzaiman bin Al-Yaman radhiyallahu. Beliau menceritakan kepada Amirul Mukminin dengan berkata, wahai Amirul Mukminin, malam tadi selesainya saya membaca semua wirid-wirid, saya tertidur dan bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Bersama baginda ada seorang anak muda yang memakai sepasang pakaian hijau. Rasulullah SAW pun berkata kepada saya, sampaikanlah salamku kepada Umar. Katakan kepadanya, begitulah Allah SWT menyuruh kamu membaca Al-Quran dan melaksanakan hukuman hudud. Kemudian budak itu pun berkata, sampaikanlah juga salamku kepada ayahku. Dan katakan juga kepadanya, semoga Allah SWT membersihkanmu sebagaimana engkau sudah membersihkan saya. Rujuk Al-Mawdu'at jilid ketiga halaman 209 dan Al-La'alil Musnu'ah jilid 2 halaman 194 hingga 198. Kitab hadis palsu belaka ni. Ya. Okey, bukti kepalsuannya. Selepas mengemukakan riwayat ini, Imam Ibn Jauzi memutuskan dengan katanya, riwayat ini mawdu' palsu, biar melalui sanad dan jalan mana pun ia diriwayatkan. Kisah ini sudah direka oleh ahli-ahli cerita dengan tujuan membuatkan orang awam dan perempuan menangis. Orang awam, orang jahil ni. Percaya tiap menangis. Perempuan yang menangis. Cerita siapa menangis. Saya pernah dengar Ustaz saya dulu cerita tak. Dapat nak menangis lah cerita dah. Dia sendiri nak menangis cerita dah. Hak pendengar tu sedih juga lah dah. Saya menangis hidup saya tak ingat lah. Okay, berapa perkara daripada hasil rekaan sudah dihubungkan? Berapa perkara yang daripada hasil rekaan sudah dihubungkan kepada Sayyidina Umar dahulu dan para sahabat radhiyallahu ajma'in. Perkataan dan ayat-ayat yang digunakan dalam cerita ini begitu lemah sekali. Ayat tu ayat. Nampak ayat. Reket lah. Bukan ayat. Macam ayat sastra kita kata. Bukan ayat yang dalam suasana genting ni. Dan rapuh sekali. Sehingga dengan terang menunjukkan juga berapa jahilnya mereka cerita ini kerana tidak mengetahui masalah fiqh yang biasa. Masalah fiqh jahil. Nah. Perawi kisah ini mengatakan bahawa Sayyidina Umar dahulu meminta anaknya bersumpah supaya mengakui dosa yang dilakukannya. Ni soal lagi nak jahil lah. Dia tak boleh minta ni. Setengah tu tahu. Ustaz mufti suruh sumpah nak anak.
masalah liwat zina. Apa mana boleh? Biasa nak tutup benda ni . Kalau betul zina, liwat sungguh pun kita kena sembunyikan. Dia tak boleh dibukakan. Tak pertama sama lelaki ataupun lelaki tu gagah. Kita kena ada kaedah hukum Islam ni. Bukan mudah-mudah nak korek. Suruh ngaku. Tak tahu pasal-pasal suruh ngaku. Nak liwat pun. Tak liwat. Ngaku. Tak ketibuk. Berat gitu ni. Sumpah ke apa? Mana boleh. Tak boleh suruh. Ini adalah satu perkara biasa yang agak sukar untuk diterima berlakunya daripada seorang seperti Sayyidina Umar tahu. Tak jahil benar. Sayyidina Umar suruh mengaku sumpah ni. Suruh mengaku sumpah ni. Kerana biar Ma'is al-Islami radhiyallahu mengakui sudah berzina di hadapan Nabi SAW. Dia apa tahu Ma'is ni mengaku 3 kali. Nabi dia bersumpah pun Nabi tak seterima. 3 kali. Macam tu lah. Tak seterima. Tiba-tiba ni Umar suruh. Nama baginda SAW berpaling daripadanya. Berkali-kali dia mengakui. Berkali-kali pula baginda SAW berpaling sehingga akhirnya baginda SAW berkata kepadanya, engkau ini sudah gilakah? Kata gila dulu dah. Tolak dulu. Tak percaya dulu kan. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, elakkanlah daripada melaksanakan hudud seboleh-bolehnya. Benda tak jelas, tolak. Sayyidina Umar radhiyallahu sendiri pernah berkata kepada seseorang yang mengakui dosanya di hadapan Nabi SAW. Bahawa, ini Umar, kata-kata Umar sendiri dah. Kalau Allah menutupi keaibanmu, kenapa pula kamu tidak menutupnya? Benda nemu sendiri buat senyap-senyap kat. Senyap jangan duduk sampai kat orang lah. Jangan cerita kau. Dalam keadaan seperti ini, mana mungkin Sayyidina Umar dahulu meminta anaknya bersumpah pula supaya mengakui sudah berzina. Dialog antara Sayyidina Umar dahulu dan anaknya Abu Syahmah pada setiap kali dipukul juga adalah bukti bahawa cerita ini sudah diada-adakan oleh orang yang jahil. Perawi-perawi yang jahil itu juga menyatakan bahawa sahabat Rasulullah SAW sudah menasihati Sayyidina Umar dahulu supaya menghentikan hukuman hudud. Dah. Sahabat lain pun kalau hukuman hudud tu betul, suruh berhenti, salah juga. Begitu juga dengan kata-kata Ibu Samah bahawa dia akan naik haji dengan berjalan kaki sebagai ganti kepada setiap sebatan ke atas anaknya. Jahil-jahil tu. Okey, bini Umar pun jahil dia. Pada Abu Samah ni. Mana boleh? Mana ada hukum boleh ganti dengan haji, jalan kaki ke apa, karut jalan kaki pun salah dah. Perkara yang karut seumpama ini adalah terus sangat-sangat jauh daripada sahabat Rasulullah SAW. Mimpi Huzaifah juga tidak kurang karutnya. Mereka karut. Hujah Al-Madu'at jilid 3 halaman 274. Bukan mana asli kata dia. Ibn Jauzi lagi kata dia. Karut ceritanya. Imam Suyuti berkata kisah ini dengan mengatakan riwayat ini maudhu', palsu. Imam Suyuti yang mudah menerima riwayat berkata palsu. Beberapa orang perawinya majhul. Daraqutni berkata riwayat Mujahid ini tidak sahih. Al-La'alil Masnu'ah jilid 2 halaman 198. Di sebahagian daripada kecacatan yang terdapat dalam riwayat ini disyaratkan oleh Imam Ibn Jauzi dan Usyuti seperti dikemukakan di atas. Walau begitu masih terdapat kecacatan yang meyakinkan kita berkenaan kepalsuan cerita ini. Antara yang dapat disebutkan di sini ialah pertama perawi kisah ini menggunakan perkataan ghulam pada beberapa tempat dalam makna-maknanya berlainan. Pada beberapa tempat perkataan ghulam dipakai dengan makna hamba sahaya dan pada beberapa tempat yang lain pula dengan makna budak lelaki. Ghulam ni ada maksud hamba, ada maksud budak lelaki dia. Budak kecil lah ghulam ni. Yang jelas mereka cerita adalah orang Parsi. Nak tahu cara guna tu kita tahu ni bahasa Arab Parsi ni. Bahasa Arab cerita adalah orang Parsi, bahasa Arab bukan bahasa ibundanya yang asal dah. Oleh sebab itulah kadang-kadang memakai perkataan ini dengan makna Arab dan kadang-kadang dengan makna Parsi. Dalam bahasa Parsi perkataan ghulam bermakna hamba dan khadam. Ghulam ni memang khadam dah. Untuk aflah, perawi menggunakan makna ini di setiap tempat. Dalam bahasa Arab pula ghulam bermakna budak lelaki yang belum balik cukup umur. Tu asal dia bukan hamba. Budak yang belum cukup umur tu ghulam. Tentu sekali perkataan ghulam dengan makna hamba tidak boleh digunakan untuk Abu Syamah. Ghulam yang ada guna-guna untuk ghulam untuk Abu Syamah. Sedangkan ghulam
Abu Syamah ni bukan hamba ni, anak Umar. Jadi apabila perkataan ini digunakan untuk Abu Syamah juga, maka pergunaannya itu mestilah dengan makna Arab yang ni budak lelaki. Tapi perkataan ghulam pula tidak digunakan untuk menunjukkan semua peringkat budak lelaki. Dia menunjukkan hanya kepada budak lelaki yang belum balik saja. Kesimpulannya, cerita ini menunjukkan pereka cerita ini adalah orang Parsi, orang Iran lah. Orang Syiah ke apa ni. Dia juga menunjukkan kedangkalannya dalam bahasa Arab. Yang kedua. Kalau Abu Syamah seorang budak lelaki yang belum balik, sebagaimana yang nyata pada penggunaan perkataan ghulam, ini bermakna cerita ini sudah merobohkan dirinya sendiri. Kalau budak lelaki belum balik, macam mana nak berzina? Ghulam pengen. Budak kecil. Air mani pun tak keluar lagi nak. Jadi macam mana dia nak berzina? Yang ketiga, tidak ada seorang pun hamba Sayyidina Umar dahulu bernama Aflah malaikat Aslam. Aflah ni ada bahagian pengkaji sejarah sahabat ke apa, nasak ke apa ni, dia cek-cek tak ada nama hamba Umar nama Aflah, yang ada Aslam saja. Aflah itu nama seorang muazzin di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar dahulu memerintahkannya supaya menjadi muazzin di Masjid Nabawi. Jadi Umar suruh Aflah ni jadi muazzin di Masjid Nabawi. Bukan hamba dia ni. Yang keempat, riwayat pertama yang dikemukakan terdahulu menyatakan perempuan itu selalu berulang-alik ke rumah Sayyidina Umar dahulu dengan membawa anaknya. Dan ini menunjukkan ia seorang perempuan yang sudah berkahwin, bukan hamba. Bukanlah gadis. Sedangkan riwayat ini pula menunjukkan bahawa ia masih gadis lagi. Bercanggah ni lah. Selain itu, Sayyidina Umar dahulu tidak mengenalinya. Dan hanya pertama kali melihat perempuan itu di masjid. Cerita ni pula baru kenal. Cerita hak sebelum ni, kisah fiksyen pertama tu, tengok tiap-tiap hari, selalu depan muka ni. Yang kelima, bagaimanapun kedua-dua riwayat sepakat sama ada kita mengatakan perempuan itu sudah berkahwin atau masih gadis. Kedua-duanya tidak bersungut apa-apa tentang anaknya itu sampai sekian lama. Lama sangat dah. Biasanya boleh hak tu anak kecil lagi, hak tu berat lagi boleh jalan, bawa pergi mari dah. Ini menunjukkan perbuatan keji itu berlaku dengan kerelaan dirinya. Asal-asal dia sama suka. Bukan tuduh jatuh je kena. Lelaki je kena. Jadi itu sepatutnya kedua-duanya menerima hukuman hudud belaka. Kecuali kalau ia dirogo, maka barulah lelaki sahaja yang dihukum. Kalau kena paksa tu, barulah kena hukum lelaki sahaja. Yang keenam, Abu Syamah itu adalah kunyah nama samaran, bukannya nama sebenar. Kedua-dua riwayat ini tidak menjelaskan apakah nama orang yang dikunyahkan dengan Abu Syamah itu. Nama sebenar siapa dia? Nama kunyah ni kata punya ada anak. Dah. Tak boleh sekali kata kena hukum apa? Rejam lah. Okay, dalam riwayat pertama menunjukkan yang keberapa ni? Yang G lah. Riwayat pertama menyebutkan bahawa hukuman hudud sudah dijalankan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu dan Sayyidina Umar dahulu. Sedangkan dalam riwayat ini pula menjalankannya ialah Aflah, seorang hamba Sayyidina Umar dahulu yang tidak pernah wujud. Aflah tu wujud lah. Sebagai hamba lah. Aslam kalau wujud. Yang ke-H, dalam riwayat pertama tidak disebut langsung tentang arak. Sedangkan dalam riwayat ini disebutkan arak sebagai punca perbuatan keji itu berlaku. Riwayat pertama ni, tu anak dia zina dengan perempuan tu dah. Jalan kaki anak pergi mari depan rumah ni. Tak sebut pun dia menaruk. Riwayat kedua ni sebut menaruk dulu. Riwayat pertama juga langsung tidak menyebutkan mimpi dan dialog antara Sayyidina Umar dahulu dan anaknya Abu Syamah. Begitu juga tidak disebut tentang Nazar, ibu Abu Syamah. Ini bermakna sudah berlaku beberapa penambahan dalam riwayat yang kedua ini daripada riwayat pertama. Ambil riwayat pertama yang pendek, ia tambah cerita lah. Ia juga menunjukkan bahawa asalnya cerita ini tidaklah sedetail yang riwayat yang kedua. Perincian terdapat dalam riwayat kedua ini dan begitu juga dalam riwayat-riwayat yang lain adalah daripada tokoh tambah, ahli-ahli cerita, ustaz-ustaz selebriti lah yang datang kemudian. Bagaikan mereka mengadu nasib pada cerita ini untuk dihiaskan dengan perhiasan yang dirasakan elok oleh khayalan masing-masing supaya nampak menarik cerita tu kan. Oleh sebab itulah ada di antara mereka mengatakan Abu Syamah mati apabila dikenakan ke atasnya sebatang yang ke-80. Ada kata 90 mati, ada kata 100. Berarti 20 sebatang yang kemudian dilakukan pada mayat Abu Syamah. Yang ke-J, siapa yang membaca kisah ini akan terasa bahawa pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar dahulu, Madinah adalah sebuah bandar tidak asing dari Arab. Seolah-olah zaman Umar ni ada lagi Arab.
Ada lagi kampung orang Yahudi dekat dengan Madinah tu. Kedai-kedai Arab ada di mana-mana sahaja. Seolah begitu tu. Anak-anak kepada sahabat agung Rasulullah SAW sendiri pun tidak terpelihara daripada arak. Yang menjadi punca kepada segala kekejian. Seolah mudah minum. Orang Islam mudah masuk kedai arak ni. Sesungguhnya ini adalah satu gambaran khilafah Sayyidina Umar dahulu yang sungguh mengecewakan. Sedang cerita benarnya. Umar hamba habis ni dah. Yang ke, tidakkah saksi-saksi sejarah mengakui bahawa Khalifah Umar dahulu sudah menghalau keluar orang Yahudi dari tanah Arab pada zaman pemerintahannya? Ataukah cerita ini juga adalah salah satu mata rantai usaha-usaha orang Yahudi yang bermaksud menonjolkan kekurangan atau keburukan Khalifah Umar dahulu yang diada-adakan mereka sendiri? Soal dia padahal sampai Nabi hamba dah. Saya Umar hamba habis licin. Tak meninggal dah. Yang ke-L, perbuatan keji yang dilakukan oleh Abu Syamah itu berlaku dalam sebuah kebun Banu An-Najjar. Besar sekali kemungkinan bahawa arak juga diminumnya di kawasan yang berhampiran dengannya, dengan Banu An-Najjar. Namun tahukah anda di manakah terletaknya kawasan Banu An-Najjar tersebut? Di mana kan? Sesungguhnya kawasan itu adalah kawasan Masjid Nabi SAW sendiri. Banu An-Najjar tu Masjid Nabi lah. Bukan kawasan Yahudi tu. Bukan Banu Qanuqa, Banu Gapun, Banu Nadir, bukan. Sesungguhnya kawasan itu adalah kawasan Masjid Nabi SAW. Ia adalah tempat kediaman Banu An-Najjar sebelum mereka menganut Islam. Kediaman Abu Ayyub Ansari juga terletak di kawasan ini. Di kawasan itulah dibangunkan Masjid Nabi SAW. Apabila baginda SAW datang ke Madinah, kisah ini mahu membuktikan bahawa perbuatan terkutuk itu dilakukan oleh Abu Syahmah di kawasan yang berhampiran dengan Masjid Nabi SAW. Seolah ni minyak arak tu dekat dengan kawasan masjid. Kedai arak tepi masjid. Cerita ni soalan begitu lah. Perkara seumpama ini hanya boleh dikatakan oleh musuh-musuh ketat Islam sahaja. Dan hanya boleh terima oleh orang Islam yang buta sejarah sahaja. Yang ke-M. Pada permulaan riwayat ini dikatakan bahawa Sayyidina Umar dahulu mengajak Ibn Abbas radhiyallahu ke rumahnya. Kemudian Sayyidina Umar dahulu masuk ke dalam rumah. Di sini timbul satu pertanyaan. Sama ada Ibn Abbas radhiyallahu turut masuk juga ke dalam rumah tu bersama Sayyidina Umar dahulu ataupun tidak masuk dari rumah. Umar ajak Ibn Abbas. Tengok Umar saja tak masuk Ibn Abbas ke tak? Andai dikatakan masuk, mana mungkin kerana beliau bukan mahram. Nak masuk kerana ada anak beranak. Umar anak tino, anak jatuh. Mak bini dia ke mana? Bagaimana Sayyidina Umar dahulu menerima kemasukannya? Andai dikatakan pula bahawa beliau tidak masuk, maka siapa pula yang menceritakan kepadanya segala apa yang berlaku berupa dialog antara Sayyidina Umar dahulu dengan anaknya Abu Syahmah? Daripada siapakah Ibn Abbas radhiyallahu menerima semua cerita itu? Adakah siapa yang berani tampil ke hadapan bagi menjelaskan perkara ini? Yang ke-N yang terakhir. Seperkara lagi yang perlu terlalu aneh dalam kisah ini ialah Sayyidina Umar dahulu menghimpunkan penduduk Madinah di Masjid Nabi SAW sebelum beliau bertanya anaknya Abu Syamah lagi. Jatuh hukum dah lah. Seolah-olah sudah lama benar beliau mengintai-intai peluang untuk membunuh anaknya. Setakat itulah perbincangan kita bagaimana karut ni cerita. Sekata hotel ni dah. Siapa mati sepatutnya tak boleh hati. Kalau dia baik hukum bunuh teruk. Tekak-tekuk terus nak. Benda ni cerita tentang karut ni. Setakat itulah sajalah perbincangan kita sambung sikit lepas ni. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakum dika subhanakallahu dika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.